Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas kuliah hadis mingguan. Baik, pagi ini kita akan menyambung kembali hadis yang kita lihat pada 2 minggu yang sebelum ini, iaitu berkenaan dengan suatu doa ataupun zikir yang Nabi memberikan galakan kepada Muaz supaya sentiasa mengucapkan zikir ataupun doa ini sebelum akhir solat, sebelum memberikan salam. Kita lihat hadis ini. An Muaz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Muaz wallahi inni la uhibbuk wallahi inni la uhibbuk faqala usika ya Muaz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Daripada Muaz bin Jabal bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya dan bersabda, ya Muaz, wahai Muaz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar sayangkan kamu. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar sayangkan kamu. Faqala, lalu baginda bersabda, usika ya Muaz, aku memberikan wasiat kepadamu wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan doa ini ataupun zikir ini pada setiap hujung solat kamu. Itu doanya, a'inni Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk aku mengingatimu dan bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Itu satu nasihat, pesanan kepada Muaz daripada Nabi SAW supaya jangan meninggalkan doa ataupun zikir ini pada setiap hujung solat itu, selepas membaca tahiyat ataupun tasyahud, selepas selawat dan sebelum memberikan salam.
Walaupun dia bukanlah termasuk dalam perintah yang wajib, tapi Nabi sangat-sangat menekankan perkara ni. Kerana kalau kita tengok kalimah yang digunakan oleh Nabi SAW, la tada'anna, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan. Jadi suatu galakan, suatu penekanan daripada Nabi SAW. Dan pada minggu yang sebelum ni kita dah sebutkan berkenaan dengan zikrika ni, zikir. Yang mana zikir itu ya bukan hanya merujuk kepada zikrullah yang kita kata lafaz zikir itu semata-mata tasbih, tahmid, tahlil dan pelbagai lagi zikir-zikir yang lain, tapi dia merangkumi semua perkara yang mengingatkan kita kepada Allah. Sama ada ia merupakan lafaz-lafaz zikir itu ataupun bacaan Al-Quran itu juga adalah zikir. Bahkan itulah zikir yang paling afdal, yang paling utama. Ayat-ayat Al-Quran itu. Membaca Quran juga adalah sebagian daripada zikir. Dan begitu juga amalan-amalan soleh yang lain yang bila kita lakukan, itu tanda kita ingat kepada Allah. Jadi itu berkaitan dengan zikir. Yang telah kita bincangkan sebelum ni. Dan pagi ni insyaAllah kita akan tengok perkara yang kedua. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Jadi kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Bila ada wa di sini, wa ni huruf ataf yang bawa makna dan, itu maksudnya dari segi maknanya ada kalimah Allahumma a'inni ala ni juga ada pada kalimah syukrika di sini. Kalau ayat yang lengkap yang penuhnya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa a'inni ala syukrika. Ya Allah, aku mohon pertolongan, bantuan daripadamu supaya aku dapat bersyukur kepadamu. Jadi kita mohon kepada Allah bantuan, pertolongan, taufik supaya kita dapat untuk bersyukur kepada Allah. Kerana Allah menyebutkan dalam Quran tentang manusia ini, kebanyakannya merupakan golongan yang kufur kepada Allah, yang tak bersyukur kepada Allah. Jadi kita yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman, jadi kita memerlukan kepada bantuan ataupun taufik daripada Allah untuk kita dapat bersyukur kepadanya. Kerana tanpa bantuannya, tanpa taufik daripadanya, kemungkinan kita akan termasuk ke dalam golongan yang Allah sebut majoriti manusia di atas muka bumi ini termasuk di kalangan golongan yang tidak bersyukur kepada Allah, yang kufur kepada Allah. Dalam surah 2 ayat 243, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Di hujung ayat ni Allah sebut innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah itu benar-benar pemilik kepada segala kurniaan ke atas manusia. Jadi Allah yang memiliki semua segala-galanya di langit dan juga di bumi ni,
dia memberikan pelbagai kurniaan nikmat kepada manusia. Walakin aktsaran nas la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan daripada manusia itu mereka tidak bersyukur kepada Allah. Walaupun Allah telah memberikan pelbagai perkara kepada mereka, tetapi mereka tak ramai yang bersyukur kepada Allah. Kebanyakan yang merupakan golongan yang kufur. Apa yang dilihat adalah perkara-perkara yang tak dapat mereka miliki, yang ada pada orang yang lain. Sedangkan banyak lagi perkara-perkara yang telah pun Allah kurniakan kepada mereka, sebaliknya mereka tak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Di majoriti ataupun kebanyakan manusia merupakan golongan yang tidak bersyukur kepada Allah ataupun yang kufur. Dalam satu lagi ayat, dalam surah 7, ayat yang ke-16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Qala, kata Iblis. Ini kisah ketika Allah memerintahkan Iblis untuk sujud kepada Nabi Adam dan kemudian Iblis enggan. Dan kemudian kata Iblis, Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata Iblis, maka disebabkan engkau telah menyebabkan aku menjadi golongan yang sesat, la'aq'udanna lahum, benar-benar aku akan duduk mengambil tempat bersama-sama dengan mereka untuk menghalang mereka, itu manusia ni, siratakal mustaqim, daripada jalan engkau yang lurus. Ini suatu janji daripada Iblis, bahawa Iblis akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam daripada jalan yang lurus. Dan kata Iblis lagi, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian benar-benar pasti aku akan datang kepada mereka daripada sebelah hadapan mereka. Wa min khalfihim, dan daripada sebelah belakang mereka. Wa an aymanihim, dan daripada sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan daripada sebelah kiri mereka. Jadi kita lihat bagaimana Iblis bersumpah kepada Allah dan menyatakan bahawa dia akan bersungguh-sungguh untuk cuba untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam daripada pelbagai arah. Di sini disebutkan sebelah depan, di sebelah belakang, di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Di sebahagian mufassirin menyatakan sebelah depan tu berkenaan dengan akhirat. Jadi Iblis akan cuba melalaikan manusia daripada ingat kepada hari akhirat, bersedia untuk menghadapi hari akhirat. Manakala di sebelah belakang ini merujuk kepada dunia yang akan dia tinggalkan. Iblis akan memperdaya manusia supaya dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dunia, untuk cintakan dunia, tetapi melupakan akhirat. Lupa bahawa dia akan meninggalkan dunia itu di belakangnya nanti apabila dia mati. Kemudian di sebelah kanan itu merujuk kepada kebaikan ataupun amalan yang soleh. Kerana Iblis itu bukan hanya dia menghasut
manusia, memperdaya manusia untuk melakukan dosa dan maksiat semata-mata yang jelas, seperti mencuri, minum arak, berzina, membunuh dan sebagainya saja. Tapi juga iblis akan cuba menghasut bagi golongan yang memang melakukan amalan yang soleh, yang tak mungkin melakukan dosa-dosa yang besar tu, maka iblis juga akan cuba menghasut mereka melalui cara yang lain. Melalui amalan soleh yang mereka lakukan itu, dengan menjadikan ia dicemari oleh sifat-sifat yang tidak sepatutnya, seperti riak. Melakukan amalan yang soleh, tetapi riak, tujuannya riak untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Ataupun melakukan amalan yang soleh dan kemudian disertai dengan perasaan ujub, bangga, kagum dengan diri sendiri. Ataupun disertai dengan sum'ah, iaitu selepas dibuat amalan yang soleh tersebut, diceritakan kepada orang yang lain dengan tujuan untuk memuji dirinya sendiri, untuk berbangga-bangga. Ini semua merupakan antara cara iblis cuba untuk memesongkan manusia daripada jalan yang benar, hatta ketika mereka melakukan amalan yang soleh sekalipun, tetap juga tak akan terlepas daripada gangguan iblis itu. Jadi sebab itu Allah menyebutkan tentang bagaimana apabila kita nak membaca Quran, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam itu. Jadi membaca Quran itu merupakan suatu ibadah. Tapi dalam masa yang sama Allah nyatakan kita perlu mohon kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada tipu daya syaitan. Membaca Quran tetapi mungkin membaca dalam keadaan ingin menunjuk-nunjuk kepada orang yang lain. Membaca dalam keadaan tidak untuk memahami makna-maknanya, tidak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam ayat-ayat tersebut, tapi mungkin sekadar hanya rutin harian yang tidak memberikan apa-apa manfaat kepada dirinya. Jika tak disertai dengan usaha untuk memahami segala ayat-ayat Allah itu dan melaksanakan segala perintah Allah itu. Kemudian wa'an syama'ilihim, daripada sebelah kiri mereka, yang ini merujuk kepada dosa-dosa dan juga maksiat yang jelas dilakukan oleh manusia yang ingkar kepada Allah. Jadi mungkin sebagai manusia, disebabkan tak adanya ilmu, lemahnya iman, maka mudah untuk diperdaya oleh syaitan untuk melakukan dosa-dosa dan juga maksiat yang jelas itu. Jadi ini janji syaitan janji iblis ataupun syaitan kepada Allah untuk menyesatkan anak-anak cucu Nabi Adam daripada pelbagai sudut dan pelbagai cara. Dan kata iblis lagi, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau takkan mendapati kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi maksudnya kata iblis, engkau akan mendapati kebanyakan daripada mereka adalah golongan yang ingkar kepada Allah. Allah sebutkan dalam ayat seterusnya, qala khruj minha mad'uman madhura. Keluarlah engkau daripada syurga ini dalam keadaan hina serta diusir daripadanya. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Bagi sesiapa yang benar-benar, bagi siapa yang mengikut kamu wahai iblis di kalangan mereka, pasti aku akan penuhkan neraka jahanam itu di kalangan kamu kesemuanya, iaitu golongan yang ingkar, yang derhaka kepada Allah. Jadi daripada ayat-ayat ini menunjukkan bahawasanya kebanyakan daripada manusia itu merupakan golongan yang ingkar, yang kufur kepada Allah, yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadi sebab itulah kita memerlukan bantuan daripada Allah, taufik daripada Allah, supaya kita termasuk ke dalam golongan yang sedikit, iaitu golongan yang bersyukur kepada Allah.
Allah menyebutkan satu lagi dalam surah 76 ayat yang ketiga. Daripada ayat yang kedua lagi, kita tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wal Okey, jadi tak ada audio ya. Okey, baik. Dalam ayat yang kedua Allah sebutkan di sini, Allah pasti akan menguji manusia, maka disebabkan itu dia menjadikan kepada mereka pendengaran dan juga penglihatan, supaya dengan kedua-dua nikmat yang besar ni akan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, dan supaya dia dapat untuk menghadapi ujian yang Allah akan berikan kepadanya. Inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami menunjukkan kepadanya jalan. Imma syakiran wa imma kafuran. Sama ada jalan golongan yang bersyukur ataupun jalan golongan yang kufur, yang ingkar. Inna a'tadna lil kafirin, sesungguhnya kami akan sediakan, kami telah sediakan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar itu, salasil, rantai-rantai untuk mengikat mereka, wa aghlalan, dan belenggu-belenggu, wa sa'iran, dan neraka yang marak menjulang apinya. Jadi Allah sebutkan, Allah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan, sama ada jalan golongan yang bersyukur ataupun jalan golongan yang kufur kepada Allah. Dan Allah memberikan ancaman kepada golongan yang memilih jalan kekufuran itu, yang Allah akan sediakan bagi mereka rantai, belenggu dan juga api neraka yang marak menjulang. Jadi kewajipan bagi manusia ni, manusia Allah berikan, kita sebut tadi, Allah berikan pendengaran, penglihatan, dan kemudian Allah berikan akal. Jadi dengan tiga nikmat yang utama ni, mereka boleh memilih jalan mana yang sepatutnya mereka ikuti.
Sama ada jalan golongan yang bersyukur, yang beriman kepada Allah, ataupun jalan golongan yang kufur, yang ingkar kepada Allah. Tapi sebahagian manusia, bahkan kebanyakan manusia memilih untuk menjadi golongan yang kufur kepada Allah. Jadi sebab itu kita memerlukan, di samping usaha kita, kita juga memerlukan bantuan taufik daripada Allah untuk kita dapat berada di jalan golongan yang bersyukur kepada Allah tu. Dalam surah 2 ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Washkuru li, dan bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu kufur, kamu engkar kepadaku. Di sini Allah menyebutkan tentang perintah untuk ingat kepada Allah dan perintah untuk bersyukur kepada Allah. Larangan kufur ataupun ingkar kepada perintah Allah. Jadi ini berkaitan dengan hadis yang kita baca awal tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat kepadamu dan bersyukur kepadamu. Dua perkara ini juga disebutkan dalam ayat tadi. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingat dan juga bersyukur kepada Allah. Dalam satu lagi ayat, ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah daripada makanan-makanan yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepadanya kamu mengabdikan diri. Di sini juga Allah sebutkan tentang perintah supaya manusia bersyukur kepada Allah, dan kemudian Allah sebutkan tentang ibadah, mengabdikan diri kepada Allah. Syukur itu merupakan sifat yang ada pada golongan yang melakukan ibadah kepada Allah. Syukur dan juga ibadah. Ini juga sama dengan hadis tadi. Allah sebutkan, Nabi sebutkan, ta'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bantulah aku untuk bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Syukur dan juga ibadah. Jadi ini merupakan tiga perkara ini merupakan perkara yang Allah perintahkan ke atas manusia supaya manusia ingat kepadanya, bersyukur kepadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Dan Allah
dalam Quran juga menerangkan bahawasanya antara sifat Allah itu adalah syakirun ataupun syakur dalam surah 35 ayat yang ke-30. Ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, wa aqamus salah, dan mereka yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan yang menginfakkan rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, sirran wa alaniyah, secara rahsia dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan rugi. Liyuwaffiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan ganjaran kepada mereka jika mereka melakukan perkara yang Allah perintahkan kepada mereka dengan niat yang betul, iaitu mengharapkan keredaan daripada Allah, ganjaran daripada Allah. Seperti Allah sebutkan di sini, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Liyuwaffiyahum ujurahum, Allah akan mencukupkan, menyempurnakan ganjaran kepada mereka, wa yazidahum min fadlih, dan akan menambahkan lagi kepada mereka daripada kurniaannya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Syakur. Di sini daripada kalimah syakara. Syakur, Maha menghargai. Jadi kalau Allah, kita kata Allah itu menghargai, Allah itu syakirun ataupun syakurun, dia menghargai apa yang kita lakukan. Walaupun mungkin satu perkara yang dianggap kecil oleh manusia, tetapi jika dilakukan benar-benar untuk mengharapkan keredaan daripada Allah, maka Allah akan menghargai segala perbuatan kita itu dan berikan balasan yang lebih baik, lebih banyak daripada apa yang kita lakukan. Yang sepatutnya mungkin benda itu taklah besar sangat, tetapi Allah dihargai dengan berikan ganjaran yang lebih banyak daripada apa yang sepatutnya kita terima. Dan Allah itu Maha Pengampun terhadap segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, walaupun banyak mana sekalipun, jika kita bertaubat kepadanya. Dia Maha Pengampun terhadap segala kelemahan, dosa, kekurangan kita, dan dia Maha menghargai apa yang kita lakukan, walaupun mungkin kecil perkara tersebut di mata manusia. Jadi Allah memerintahkan kita bersyukur kepadanya, dan sebahagian daripada sifatnya adalah syakurun. Dalam ayat yang lain, dalam surah 64 ayat yang ke-16,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Wasma'u, dan dengarlah kamu akan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah itu. Wa ati'u, dan taatlah kamu. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan infakkanlah harta yang Allah kurniakan kepada kamu itu untuk kebaikan diri kamu. Wa man yuqa shuhha nafsihi, dan siapa yang dapat memelihara dirinya daripada sifat bakhil, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang akan beroleh kejayaan. In tuqridullaha qardan hasanan, jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum, nescaya Allah akan melipat gandakan ganjarannya buat kamu, dan nescaya Dia akan mengampunkan segala dosa dan kesalahan kamu. Wallahu syakurun halim, dan Allah itu Tuhan yang maha menghargai, memberikan balasan yang besar kepada hamba-hambanya apa yang mereka lakukan. Dan halimun, Tuhan yang maha lembut, maha penyantun, yang memberikan peluang kepada golongan yang melakukan dosa atau maksiat untuk bertaubat kepadanya. Di sini Allah sebutkan tentang Allah akan melipat gandakan ganjaran kepada golongan yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah. Walaupun mungkin sedikit, tapi Allah disebabkan sifatnya itu syakurun, Dia menghargai apa yang mereka berikan itu, dan Dia akan melipat gandakannya. Disebab itu Allah sebutkan tentang perumpamaan bagi golongan yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah seperti 7 tangkai yang mengeluarkan 100 biji benih pada setiap tangkai tersebut. 700 kali ganda Allah akan lipat gandakan bagi golongan yang menginfakkan hartanya. Kerana Allah itu syakurun, maha menghargai apa yang manusia itu lakukan. Wa yaghfir lakum, dan Dia akan ampunkan segala dosa dan kesalahan mereka. Kerana Dia itu Tuhan yang halimun, yang maha penyantun, memberikan peluang kemaafan kepada hamba-hambanya supaya mereka, apabila mereka bertaubat kepadanya. Jadi syukur itu merupakan sifat yang ada pada Allah. Allah perintahkan kita supaya kita bersyukur kepada Allah, dan itu juga sifat yang ada pada Allah. Dalam surah 17 ayat yang ke-19, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tengok ayat yang ke-18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. Siapa yang menginginkan perkara yang segera, iaitu kesenangan di dunia ni, ajalna lahu fiha, kami akan segerakan baginya apa yang dia kehendaki di dunia ni, ma nasya, sesuai dengan kehendak kami, liman nurid, dan kepada siapa yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura, kemudian kami akan menjadikan baginya neraka Jahannam, dan dia akan masuk ke dalamnya, membakarnya. Neraka Jahannam itu akan membakarnya dalam keadaan penuh dengan kehinaan dan jauh daripada rahmat Allah. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha, dan siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan sebenar-benar usaha untuk mendapatkan akhirat itu, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu segala usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan akhirat mashkurah, akan dihargai oleh Allah. Mashkurah, kalimah syakara juga. Mashkurah, Allah akan hargai, Allah akan berikan ganjaran yang besar kepada mereka jika niat mereka ikhlas kepada Allah, kemudian menepati sunnah Nabi SAW, maka Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada mereka atas segala usaha yang mereka lakukan. Jadi ini juga berkaitan dengan sifat Allah, syakirun ataupun syakurun itu. Dan di samping syukur itu merupakan sifat yang ada pada Allah, Allah juga menyebutkan tentang sifat para Nabi juga adalah mereka ini sentiasa bersyukur kepada Allah. Dalam surah yang sama, surah 17 ni ayat yang ke-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wahai zuriat keturunan yang kami telah bawa bersama dengan Nabi Nuh di dalam bahtera. Dan kita yang datang kemudian ini merupakan keturunan kepada golongan yang Allah selamatkan bersama-sama dengan Nabi Nuh di dalam bahtera itu. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh itu benar-benar adalah seorang hamba yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Syakura. Syakura ni dalam bentuk suatu sifat yang dipanggil sirah mubalawah, yang menandakan sifat yang berlebihan, banyak bersyukur kepada Allah. Samalah dengan sifat Allah tadi, Allah sebutkan syakuran, maha mensyukuri, maha menghargai. Dan Nabi Nuh juga Allah sebutkan kana abdan syakuran. Nabi Nuh itu merupakan seorang hamba yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Dalam satu lagi ayat, dalam surah 16, (120)
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu merupakan suatu umat. Walaupun Nabi Ibrahim itu seorang, tetapi Allah sebutkan baginda itu adalah suatu umat. Qanitan, yang taat, yang tunduk kepada Allah. Hanifan, yang lurus di atas jalan tauhid, jalan kebenaran itu. Walam yaku minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim itu termasuk di kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Nabi Ibrahim, nabinya Allah, yang Allah gelar sebagai Khalilullah, juga disebut sebagai Abul Anbiya, bapa kepada segala para nabi, kerana daripada zuriat keturunan Nabi Ibrahim lah datangnya nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel, dan juga Nabi SAW sendiri daripada sebelah Nabi Ismail itu. Syakiran li an'amih, dan Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sentiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah ke atasnya. Ijtabahu, Allah telah memilihnya untuk menjadi nabi dan juga rasul. Wa hadahu ila siratim mustaqim, dan memberikan hidayah, petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan kami kurniakan kepadanya di dunia ini dengan kebaikan, dan sesungguhnya pada hari akhirat nanti benar-benar dia termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Ini sifat Nabi Ibrahim AS, syakiran li an'amih, itu seorang yang sangat-sangat bersyukur kepada segala nikmat yang Allah berikan kepada baginda. Dan dalam sebuah hadis, sami'atul an Ziyad qala sami'atul Mughirah radhiyallahu an yaqul in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqumu li yusalliya hatta tarimu qadamahu aw saqahu fayuqalu lahu fayaqul afala akunu abdan syakura. Daripada Ziyad katanya, aku mendengar Al-Mughirah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah Nabi SAW itu baginda selalu bangun dan selalu solat sehinggalah kaki baginda bengkak, kaki atau betis baginda bengkak. Fayuqalu lahu, lalu ditanya kepada baginda, mengapakah baginda bangun malam dan solat sampai bengkak kaki atau betis baginda? Fayaqulu lahu, lalu baginda bersabda, afala akunu abdan syakura, bukankah aku ni patut menjadi hamba yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Jadi Nabi SAW, walaupun Allah telah pun mengampunkan segala dosa-dosanya, tapi baginda tetap juga bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah sebagai tanda syukur baginda kepada Allah ke atas nikmat yang Allah berikan kepada baginda. Apatah lagi kita ni sepatutnya
juga mencontohi apa yang Nabi lakukan. Walaupun mungkin taklah sampai kepada tahap bengkak kaki, bengkak betis tu, tetapi terlihat bagaimana Nabi bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah. Walaupun baginda merupakan orang yang paling Allah kasihi dan telah pun diampunkan segala dosa baginda. Tapi baginda lakukan sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi syukur itu merupakan suatu perintah daripada Allah ke atas kita, hamba-hambanya, dan juga ia merupakan sifat yang ada pada Allah, itu maha mensyukuri, maha menghargai, dan ia juga merupakan sifat para nabi dan juga para rasul. Itu seperti yang disebutkan tadi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, juga Nabi SAW. Sesuatu banyak dalam Quran Allah sebutkan tentang perintah manusia ini syukur kepada Allah, dan dia merupakan suatu kewajipan. Dan bila kita sebutkan tentang syukur itu, dia syukur ada melalui perkataan, iaitu kita mengucapkan ucapan kesyukuran, contohnya Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bersyukur melalui lisan kita. Dan di samping kita bersyukur dengan lisan kita, kita juga bersyukur dalam hati kita dengan mengakui nikmat yang kita perolehi itu hakikatnya datang daripada Allah. Bukanlah disebabkan kehebatan diri kita, kebaikan diri kita, tapi sebaliknya itu merupakan suatu kurniaan daripada Allah kepada kita. Jadi kita mengakui segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya datang daripada Allah. Dan yang ketiganya, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu perlu kita gunakan dengan baik, iaitu kepada perkara-perkara yang membawa pahala buat kita. Nikmat, contohnya harta yang kita ada, kita gunakan pada jalan Allah. Nikmat masa, kesihatan yang kita ada, juga nikmat yang penting. Yang mana Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia tertipu dengan kedua-duanya, iaitu nikmat kesihatan dan kelapangan masa. Jadi kalau kita bersyukur, tanda kita bersyukur dengan nikmat kesihatan dan kelapangan masa itu, kita menggunakan masa yang kita ada, kesihatan kita itu, untuk melakukan amalan yang soleh yang dapat memberikan kebaikan buat diri kita. Itu juga merupakan suatu tanda kita bersyukur kepada Allah. Syukur bukan hanya melalui ucapan Alhamdulillah semata-mata, tetapi melalui pengakuan dalam hati kita bahawa nikmat itu datang daripada Allah, dan kemudian melalui perbuatan kita, amalan soleh yang kita lakukan juga merupakan tanda kita ni bersyukur kepada Allah. Kalau kita tengok, Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah, ayat yang pertama tu, pertama ataupun yang kedua menurut sebahagian pendapat, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah, iaitu Tuhan yang mencipta dan memerintah bagi sekalian alam. Jadi Allah mulakan Quran ini dengan pujian kepadanya, supaya manusia tahu tanggungjawab manusia itu adalah dia bersyukur kepada Allah, bersyukur di atas segala nikmat Allah kepada dirinya, dan kesyukuran itu merupakan perkara yang paling penting. Disebabkan itulah Allah mulakan Quran itu dengan pujian kepadanya. Jadi ini syukur melalui ucapan. Kita mengucapkan Alhamdulillah ataupun Alhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian Allah juga sebut dalam surah 27 ayat yang ke-40. Di tengah-tengah ayat ni, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman, ini merupakan suatu kurniaan daripada Tuhanku, kerana dia hendak menguji aku sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur kepada nikmatnya. Di segala kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman kata, Nabi Sulaiman menyedari ini semua merupakan kurniaan daripada Allah, dan Allah hendak menguji baginda sama ada bersyukur ataupun kufur kepada Allah. Jadi ini yang kita kata, syukur itu juga mesti dengan hati kita, iaitu kita mengakui nikmat tersebut datang daripada Allah, bukan disebabkan kehebatan kita, kelebihan yang kita ada, kepandaian kita. Seperti mana kata-kata Qarun yang mengakui harta yang banyak tu datang daripada kepandaian diri dia, sedangkan ia merupakan kurniaan daripada Allah. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya tidak lain, kesyukuran itu akan mendatangkan kebaikan buat dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan siapa yang kufur, sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, tak perlukan apa-apa daripada hamba-hambanya, dan kalau semua mereka kufur sekalipun, tak ada apa-apa kesan pun kepada Allah. Karimun, dan dialah Tuhan yang Maha Kaya, Maha Pemurah atau Maha Mulia. Jadi ini bersyukur dengan hati kita, itu mengakui nikmat itu datang daripada Allah. Dan kemudian satu lagi dalam surah 34 ayat yang ke-13, di hujung ayat itu Allah sebutkan, i'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah kamu, lakukanlah amalan yang soleh, wahai keluarga Nabi Daud, syukran, sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Wa qalilun min ibadiy syakur. Dan sedikit di kalangan hamba-hambaku golongan yang bersyukur. Jadi awal tadi kita sebutkan, kebanyakan manusia merupakan golongan yang kufur kepada Allah, dan itu merupakan janji syaitan yang mereka akan berusaha sungguh-sungguh untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Dan memang Allah sebutkan kebanyakan hamba-hambanya merupakan golongan yang kufur, tak bersyukur. Di sini Allah sebutkan lagi perkara yang sama, wa qalilun min ibadiy syakur, dan sedikit di kalangan hamba-hambaku golongan yang bersyukur. Dan tanda kesyukuran itu Allah nyatakan, i'malu, bekerjalah kamu. Bekerjalah kamu, laksanakanlah segala perintah-perintah Allah, lakukanlah amalan yang soleh sebagai tanda kesyukuran kepada nikmat Allah ke atas kamu. Jadi kita sebutkan bersyukur melalui amalan soleh yang kita lakukan itu. Jadi syukur itu ada 3. Syukur dengan lisan kita ucapkan ucapan Alhamdulillah. Syukur dengan akal kita, hati kita, mengakui nikmat itu datang daripada Allah. Dan kemudian ketiganya, syukur dengan perbuatan kita, kita menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya kepada perkara-perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah, amalan yang soleh yang boleh mendatangkan pahala kebaikan kepada diri kita kembali. Baik, jadi kita lihat balik hadis yang kita baca pada pagi ini berkenaan dengan suatu doa yang Nabi pesan kepada Muaz supaya sentiasa mengucapkan doa ini di hujung solat, itu sebelum memberikan salam, iaitu doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk aku ingat kepadamu, bantulah aku untuk aku bersyukur kepadamu, dan bantulah aku untuk aku melakukan ibadah yang terbaik
kepadamu. Jadi pagi ini kita lihat berkenaan dengan syukur. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam kelas seterusnya akan datang tentang husni ibadatik, insya-Allah. Baik. Pagi ini saya kat ni dulu. Ada beberapa soalan sebelum kita akhiri? Okey. Baik. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya kata dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat Allah dan daripada hadis yang kita baca ni. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita ni termasuk di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat dan kurniaannya kepada kita semua. Saya kata dulu untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Iya,